Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-68. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-107 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-107 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa kata khalidin membawa pengertian keadaan dan keberadaan mereka dalam keadaan tidak disentuh oleh perubahan dan kerosakan. Perkataan ini pada mulanya digunakan untuk sesuatu yang dapat bertahan lama walaupun tidak sepanjang masa. Contohnya seseorang yang ubannya lama baru tumbuh dinamakan sebagai mukhallad. Kemudian ayat ila ma syaa rabbuk bermaksud kecuali apa yang dikehendaki Tuhanmu. Sebahagian ulama' memahaminya sebagai pengecualian dari waktu yang diisyaratkan oleh kalimah madamat. Bermaksud alasan yang membawa pengertian kepada sesuatu yang tidak berakal. Sebahagian ulama' lain memahami konteks ayat ini dengan mengisyaratkan bahawa kemungkinan adakah penghuni neraka yang tidak kekal selama-lamanya. Mereka memperoleh syafaat atau setelah dibersihkan dosa-dosanya di dalam neraka, serta dianugerahi Allah pengampunan sehingga dimasukkan ke dalam syurga. Terakhir ialah kata fa'al, bermaksud maha pelaksana. Hanya ditemukan 2 kali di dalam Al-Quran, iaitu pada ayat ini dan surah Al-Buruj ayat ke-16. Kedua-duanya membawa konteks yang berbentuk ancaman olehnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-107 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa mereka kekal di dalam neraka sepanjang langit masih menaungi dan bumi menampung mereka. Yang dimaksudkan dengan langit bagi penghuni syurga dan penghuni neraka adalah alam yang berada di atasnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bumi adalah tempat mereka mendiami. Para ulama' dari zaman ke zaman berselisih pandangan tentang pengecualian ini. Ada yang mengatakan bahawa pengecualian dari kekal itu ialah mereka kekal di dalamnya kecuali apa yang dikehendaki Tuhanmu dengan mengubah aturannya. Ini tidak bererti bahawa ada yang tidak kekal, tetapi hanya memberi pengertian bahawa tidak akan terus kekal apa yang Allah tidak menghendakinya. Secara tidak langsung, apa yang dapat difahami di dalam ayat ini ialah segala urusan berada di dalam genggaman Allah dan berada di bawah kekuasaannya. Jika Allah berkehendak untuk mengekalkannya, maka dia pun mengekalkannya. Jika tidak, maka dia tidak mengekalkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berbuat apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendakinya itulah yang terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi.
semua kehendak Allah sesuai dengan ilmunya dan hikmahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-107 surah Hud ini dengan menyatakan persoalan bahawa kalaulah di dunia ini saat ajal maut tiba, hanya kita yang pergi, adapun semua perkara di langit dan di bumi masih ada. Adapun di alam akhirat kelak terutamanya di dalam neraka, maka yang diazab akan kekal di dalam neraka selamanya. Kemudian, maksud ayat kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, menurut pentafsiran Hamka ialah hukuman yang dikenakan kepada penghuni neraka akan terhapus kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Itu semua urusan dan aturan Allah dan tidak ada kuasa lain yang dapat mencampurinya kerana Allah Maha berkuasa atas setiap perkara. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala maha luas. Kemungkinan rahmat Allah melebihi kemurkaannya, lalu dikeluarkan seseorang daripada neraka dan masukkannya ke dalam syurga. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-107 surah ini dengan menyatakan bahawa jika Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sejak azali lagi akan dikenakan azab kepada seseorang yang bersalah itu pada hari kiamat nanti, oleh itu ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengenakan azab segera kepada seseorang atau sesuatu kaum itu. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-107 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa tema bagi ayat ini merupakan suatu kiasan yang membawa maksud menjelaskan kekekalan mereka di dalam neraka selama-lamanya. Alam akhirat juga mempunyai langit dan bumi tersendiri. Bagi orang kafir akan kekal di dalam neraka selamanya, dan bagi orang mukmin yang melakukan maksiat akan dimasukkan ke dalam syurga setelah diazab di dalam neraka. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-107 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengenai kisah keberadaan mereka yang kekal di dalam neraka dalam tempoh waktu yang lama, dan mereka pun tidak boleh keluar darinya kecuali jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuk mengeluarkan seseorang dari kalangan mereka yang berbuat maksiat namun tetap beriman kepada Allah. Mereka diseksa di neraka kerana dosa-dosanya. Menurut pandangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, neraka adalah tempat yang dijanjikan kepada orang yang kufur kepadanya, menentang syariatnya serta mendustakan mukjizat dan rasul utusannya. Maka mereka akan kekal selamanya di dalam neraka. Neraka merupakan tempat kesedihan, kepedihan dan sehina-hina tempat serta seburuk-buruknya tempat tinggal. Adapun orang beriman yang melakukan maksiat, mereka akan diazab berdasarkan dosa-dosa yang telah dilakukan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkannya. Al-Faraq dalam kitab tafsir Ma'anil Quran menjelaskan neraka Jahannam itu memiliki 7 tingkatan. Setiap tingkatan terdapat golongan manusia yang mendapat seksaan sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, azab adalah suatu kemurkaan Allah akibat pelanggaran yang dilakukan manusia, iaitu pelanggaran sunnatullah di alam semesta dan pelanggaran syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada definisi ini dapat disimpulkan bahawa azab adalah suatu peringatan akan kemurkaan Allah pada makhluknya yang telah melanggar perintah Allah, iaitu perbuatan yang dilarang untuk berbuat baik berupa ibadah, amal, iman dan lain-lain. Dibalasnya dengan teguran seperti berupa bencana alam. Manakala maksud azab dari segi istilah pula ialah iqab, hukuman. Walaupun sebenarnya terdapat beberapa perbezaan antara keduanya. Iqab dilihat dari sisi bahawa Allah akan menghukum perbuatan hambanya yang menyimpan dari ketentuannya. Sedangkan azab dilihat dari sisi bentuk iqab Allah itu sendiri. Dengan kata lain, iqab itu adalah nama bagi hukuman Allah, sedangkan azab adalah bentuk dari hukuman Allah. Oleh itu ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala
Maha pelaksana terhadap apa yang dikehendaki sama ada di dunia maupun di akhirat. Sehingga tidak ada satu pun yang dapat mengelak atau menghindar dari ketetapannya. Adapun orang yang berbahagia, maka tempat kembali mereka adalah di dalam syurga yang penuh kenikmatan di sisi Allah yang Maha Mulia. Mereka kekal di dalamnya. Anugerah Allah bagi ahli syurga adalah sebagai kurniaan yang tidak ada pengakhiran, melainkan kekal sepanjang masa. Mudah-mudahan kita termasuk daripada ahli syurga. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-107 surah Hud ini ialah kisah keperitan azab api neraka yang dimuatkan di dalam Al-Quran. Memberi peringatan kepada manusia akan ketibaan hari kiamat atau hari pembalasan bagi segala perbuatan baik dan buruk, agar manusia kekal beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa ingat akan kedahsyatan azab neraka sehingga merasa takut dan menangis memikirkannya adalah petanda bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang membimbing dan memelihara dirinya daripada terjerumus melakukan dosa dan maksiat kepadanya. Dalam kehidupan ini, kita perlu mengimbangi antara unsur-unsur yang memberi khabar gembira tentang syurga dan khabar ancaman tentang neraka, agar terdapat dorongan melakukan kebaikan kerana mengharapkan syurga dan berusaha menjauhi dosa kerana takut gerun akan azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada azab api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.